Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat pembetulan lah minggu ni. Pembetulan ujian matematik September. Kita mesti sekali soalan pertama. Soalan pertama adalah soalan ubahan. Soalan ubahan. Okay, kita kat sini. Soalan ubahan. Okay, dia bagi apa? Dia P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan Q. Kemudian P sama dengan 36, Q sama dengan 12. Okay, kita tahu P dan Q yang pertama ni untuk kita cari K, iaitu pemala. P bergerak secara langsung dengan Q, dia akan jadi P sama dengan KQ. Jadi kita nak cari K, kita masukkan P dan Q yang kita dah ada. P adalah 36 sama dengan K darab 12. Kita nak K, jadi yang bukan K ni kita pindahkan sebelah. 36 bahagi 12. 36 bahagi 12 adalah 3. So K adalah 3. Tapi dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q. Dia akan jadi P sama dengan 3Q. Ni persamaan yang pertama ni kita tukarkan jadi ni persamaan pertama ni kita masukkan K yang tadi, jadilah persamaan. Ni persamaan dia. Okay, seterusnya kita pergi pada nilai P apabila Q sama dengan 18. Ini yang pertama tadi yang ada, dia untuk cari K. Jadi nilai yang seterusnya untuk cari P pula, kita dah ada K. K ni adalah sama. Sama je semua tiap kali masa, secara selagi mana dia adalah P berubah secara langsung dengan Q. Okay, so K dia 3. Bila dalam kes ni lah. Jadi kita masuk, tulis balik dia punya persamaan tadi. P sama dengan 3Q. Ini persamaan kita. Kita nak P. So P sama dengan 3 darab 18. 3 darab 18 sama dengan 54. P sama dengan 54. Jadi Q pula. Kita keluar balik dia punya persamaan. P sama dengan 3Q. Dia nak P. Dia nak Q. Dia dah bagi P. So P sama dengan 300. 3Q. Kita nak Q. So Q sama dengan 300 bahagi 3 sama dengan 100. Mudah je kan? Dapat nak markah. Kat sini dapat K 1 markah, persamaan 1 markah. Masukkan nilai 1 markah, dapat nilai 1 markah. Ini pun sama, kemudian dapat 6 markah. Senang je dapat 6 markah. Okey, dan kita pergi pada nombor 2. 2 pun sama, dia adalah ubahan. Bila soalan-soalan macam ni, tolong biasakan diri untuk keluarkan maklumat yang dia bagi. Dia kata jangkaan kutipan yuran penyertaan Y di unjur berubah secara langsung. Masih lagi berubah secara langsung. Dalam langsung lagi senang. Dengan bilangan penyertaan P. Jika penyertaan adalah maksimum 450, penyertaan tadi P kan, P 450, kutipan yuran adalah 36,000 ringgit. Jadi kadar tu tadi K tadi, constant tu, pemala. Jadi jadilah Y sama dengan K P. Y tadi 36,000 sama dengan K darab 450. Kita nak K sama dengan 36,000 bahagi 450. K sama dengan 80. 36,000 bahagi 450. 00 mati. Kita guna sifir 9. 9 darab 5. 9 darab 4. 0. 5 darab 80. K sama dengan 80, iaitu RM80. So kadar sama dengan RM80. Kemudian jika jumlah penyertaan seminar itulah 415 orang sahaja, hitung jumlah kerugian yang ditanggung bagi seminar berkapasiti 450 orang itu. Okey, kat sini pula dia nak apa? Okey, 415 ni apa? Kita kena keluarkan. 415 adalah P, penyertaan. P 415. Jadi
hitung kerugian. Yang 415 ni adalah bilangan penyertaan. Jadi yuran yang perlu dia dapat adalah Y. So kita kena cari. Kita gunakanlah Y sama dengan KP. Y sama dengan K tadi 80 darabkan 415. Kita akan dapat 33,200. Terlebih pula. Jadi kat sini ni kita akan dapat yuran penyertaan bagi 415 orang. Kan tadi kata 450 orang adalah maksimum. Jadi berapa orang yang dia berapa ribu kerugian yang dia tanggung jika dia dah bayar untuk 450. So kita pun gunalah tadi 36,000 tolak dengan 33,200 akan dapat 2,800. Ini adalah jumlah kerugian. So kerugian dah RM 2,800. Tu kerugian dia. C. Ekoran promosi yang agresif, jumlah penyertaan telah melebihi jumlah maksimum. Okey, ni tadi kurang kan. Okey, sekarang ni meningkat pula lebih daripada 450. Tetapi penganjur masih menggunakan keadaan yuran yang sama. Yuran masih sama. Hitung bilangan penyertaan jika penganjur berjaya mengutip kurang RM200 daripada 4,500. Bila kata kurang 200 daripada 45,000, kita tolaklah 45,000 tolak 200. Kita akan dapat 44,800. Lebih lagi. Okey. 800. Jadi kat sini, ini jumlah yang sepatutnya. Dia adalah nilai Y. Sekarang soalan dia, hitung bilangan penyertaan. Dia minta P. Dia dah bagi Y. Ni Y ni. Kurang daripada 200 ni. Ni Y. Jadi kita gunakanlah. Y sama dengan KP. Y adalah 44,800 sama dengan 80 darab P. Jadi P sama dengan 44,800 bahagi dengan 80. Kita akan dapat 560 orang. 560 orang. Macam tu. Jadi kita dapat tahulah bilangan penyertaan dia. Lebih tak daripada 450? Lebih kan? Itu maksud dia. Okey, kita pergi pada soalan nombor 3. Sebenarnya soalan ni dia akan mudah seandainya awak belajar lah. Dan awak fahami, keluarkan. Macam Ustazah banyak kali pesan, bila dapat soalan, keluarkan maklumatnya. Encik Sadia seorang pembekal buah-buahan tempatan. Pada satu musim tertentu, dia telah membeli 550 kilo buah rambutan dengan harga RMP dan 400 kilo buah manggis dengan harga RMQ daripada seorang peladang di mana dia membayar 5,200. Atas permintaan tinggi, Encik Satia menambah lagi 180 kilo rambutan dan 210 kilo manggis pada harga yang sama dan dia membayar RM105 kurang dari 2,400. Kat sini ada ramai juga tertipu dengan soalan, dengan kisah cerita dia ni. 550 rambutan RMP. Jadi 550 P tambah 400 manggis adalah Q. Sama dengan dibayar 5,200. Yang kedua, 180 rambutan. Rambutan lagi. Yang rambutan adalah P tambah 210 Q. Pada harga 105 kurang dari 2,400. Kat sini dia ada trik sikit. Jadi 2400 tolak 105 akan dapat 29. Mana 29? 2295. 2295. Jadi kat sini ada ramai yang dia tak tambah. Dia tambah. Tu pasal pelik. Tambah ataupun dia guna je 2,400 ni. Bila macam tu, awak terus salah tau. Okey, kat sini, awak terus dapat satu markah, ni satu markah. Tapi bila kat sini awak salah, awak tak dapatlah satu markah tu. Faham tak? So,
Kena berhati-hati, baca soalan betul-betul. Baik, pertama sekali dia kata tulis dua persamaan linear serentak bagi situasi di atas dalam bentuk matriks. Ni dua. Ni dua ni dapat 2 markah. Kalau tak tulis tak dapat markah. Tiba-tiba terus bentuk matriks kan. Boleh dia kata gunakan kaedah matriks. So kita masukkan dalam kotak matriks. 5, 5, 0, 400, 180, 210. PQ. Tolong jangan tertipu. Ramai tulis XY. So kena berhati-hati. 5200, 2295. Ni 1 markah. Okey, seterusnya. Terus kepada pindahkan dalam bentuk matriks. PQ. Matriks songsang. Bila matriks 2 kali 2 ni kita pindahkan sebelah, dia akan jadi matriks songsang. 1 per A D tolak B C dalam kurungan D A negatif B negatif C. Kena ingat formula ni. Dan kat sini aku kena tulis ni A B. A B. Bukan A B, salah. XY lah. XY ke tak boleh XY juga. XY lah, boleh lah tu XY. Ni 5200 dengan 2295 ni. Awak kena turunkan. Ramai juga tak tulis dua benda ni. Kemudian awak tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator nanti Ustazah akan terangkan waktu lain. Bila tekan kalkulator awak terus dapat jawapan PQ sama dengan 47.5. Okey. P adalah rambutan RM4, manggis RM7.5 sekilo. Mahal Okey, jadi menggunakan kaedah metrik, hitung harga bagi 1 kilo rambutan dan 1 kilo manggis yang dibeli. Dia nak kat sini harga. So awak mesti tulis rambutan ataupun P sama dengan RM4, manggis ataupun Q sama dengan RM7.50. Okey, boleh tak Ustazah buat pecahan? Sebaiknya adalah dalam bentuk perpuluhan. Sebab sekarang ni cerita dia adalah harga. Harga kena guna perpuluhan lah kan. Dan last sekali, ni tajuk apa ni nama dia ni? Kongruen tu kan. Kongruen ni awak tengok sebentar selalu, mungkin awak akan rasa PQ YZ kan. Okey, macam mana pusingan dia ni? PR sama dengan XZ ataupun PR sama dengan XY. PR sama dengan XY. Dia macam tu. PQ memanglah YZ. QR adalah XZ. Jadi awak tengoklah betul-betul. PQ sama dengan YZ XZ. XZ sini atas ni, di atas QR. Dia sama dengan QR. Dan yang ketiga, terbalik pun boleh, RQ pun boleh. Masih dia benda yang betul. Cuma pada sudut ni nanti ada perubahan sikit. Kemudian PR sama dengan XY. Kemudian sudut QRP kat sini. Adik ni tanda sudut, untuk sudut saja tau. Untuk panjang tak perlu sudut. Ada yang tulis sudut kat sini, salah QRP. So mesti sudut yang sini. So yang sama dia adalah ZXY ataupun YXZ. Yang penting X ni kat tengah-tengah. So dia adalah ZXY. Seterusnya sudut XYZ. XYZ sudut yang mana? Sudut pada P. So RPQ. Sudut RPQ. Mesti P yang kat tengah. Yang last sekali XY. XY sama dengan PR ataupun RP. So, dapatlah 6 markah. Okey, itu saja. Itu saja untuk soalan kali ni. Kita ambil sikit-sikit je lah. Dan saya cuba untuk ambil bentuk SPM sebenar. Macam mana yang keluar tu Allah alam lah. Tapi saya cuba untuk keluarkan soalan yang contoh yang saya ada daripada guru-guru lain lah. Harap semua dapat buat betul-betul.
salin dan fahami. Bukan salin sekadar salin, sebab ada yang saya tengok mungkin dia salin kot daripada kawan dia, dia kopi je bulat-bulat. Contoh pada bahagian ni kan 2295 ni, kopi je bulat-bulat dia ambil daripada 2400 ni. Kawan dia tulis salah, kawan dia bukan 2400, dia tambah 2400 tambah 105, jadi 2505. Asal je lebih lah, padahal kat sini tulis kurang kan. Kena fahamkan betul-betul. Lagi soalan awak bahasa Melayu. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.